Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Bersama kami, Exco Community Integrasi dan Antarabangsa Kelab Tahayu UM ingin menyampaikan sebersedikit perkongsian yang bertajuk Redha Ibu Bapa. Ibu bapa merupakan individu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyebab kewujudan setiap manusia di dunia ini. Mereka telah menabur banyak kebaikan dan bakti yang tidak terhitung kepada anak-anak, termasuk mendidik dan membesarkan kita hingga dewasa. Ibu bapa sanggup bersusah payah dan mengorbankan diri sendiri demi kebaikan anak-anak. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap hamba-Nya agar wajib berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tersebut adalah redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa, kerana Allah memerintahkan untuk kita mentaati orang tua. Imam Al-Ghazali menyebutkan termasuk adab anak kepada kedua ibu bapanya ialah mendengarkan perkataannya, mentaati perintahnya, tidak berjalan di hadapannya, tidak meninggikan suara di sisinya serta berusaha untuk mendapatkan keredaannya. Berbakti kepada orang tua seringkali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan digandingkan dengan tuntutan menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa adalah wajib. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iratul Kifah binti Nur Azman dan saya akan membentangkan tentang cara untuk mendapatkan keredaan ibu bapa. Yang pertama, menghargai dan menghormati ibu bapa dengan cara tidak meninggikan suara, berkata sopan dan beramah mesra dengan mereka, tidak menggunakan perkataan kau, aku dan dia, seperti macam tu ketika dalam kehidupan seharian lah. Kedua, berbuat baik kepada ibu bapa seperti menolong ibu bapa, meringankan tugasan di rumah, contoh membasuh baju, memasak dan menjaga adik-beradik yang kecil. Seterusnya ialah menjaga hati mereka. Menjaga hati mereka seperti tidak terguris hati mereka, sentiasa mendengar kata sehingga tidak mengata ataupun kepada mereka. Itu akan membuatkan mereka terguris hati. Dan keempat ialah jangan sesekali membuat mereka sedih dengan kelakuan kita. Contohnya bersikap liar atau maksudnya di sini ialah tidak menjadi contoh yang baik sebagai seorang anak, seorang adik-beradik, seorang kakak yang baiklah. Dan sentiasa melakukan perkara yang negatif, contoh melepak, membuang masa sehingga lewat malam. Dan yang terakhir ialah sentiasa menghormati ibu bapa walaupun mereka bukan daripada agama Islam. Di sini saya terangkan sedikit. Walaupun kita agama Islam, telah menganut agama Islam, tetapi ibu bapa kita bukan agama Islam, kita seharusnya mentaati mereka walaupun berlainan agama. Tiga sebab mencari keredaan ibu dan ayah. Yang pertama, kunci kebahagiaan dan kekayaan di dunia dan akhirat. Allah telah mentakdirkan sejak azali lagi bahawasanya antara kunci kebahagiaan dan kekayaan di dunia dan akhirat ialah apabila setelah dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Sebab itu hendaklah engkau berterima kasih kepada aku dan kepada kedua ibu dan ayah kamu. Yang kedua, ketenangan hidup di dunia. Pernah tak anda sebagai seorang pelajar atau bekerja rasa kosong atau sunyi, rasa tak tenang? Mesti pernah kan? Ramai manusia kaya, mempunyai anak yang ramai, tetapi ada di satu sudut hatinya rasa kosong. Apabila hati kosong atau tidak terisi, jawabnya tidak tenanglah hidupnya. Antara salah satu sebab adalah kerana tidak menjenguk ibu dan ayah atau ada krisis dengan mereka. Walaupun seseorang itu kuat beribadat kepada Allah tetapi mempunyai krisis dengan ibu dan ayahnya, hatinya tetap tidak tenang. Sebenarnya anda mampu untuk bersabar dengan karenah mereka jika anda ada kecil hati dan sebagainya. Bergaulah dengan mereka secara baik, insya-Allah hati akan menjadi tenang.
Dan yang ketiga, memberi pahala kepada ibu dan ayah sama ada hidup atau mati. Bagaimana nak tahu kita ini adalah anak soleh? Lihatlah berapa kali kita mendoakan ibu dan ayah setiap hari. Kerana ibu dan ayah yang meninggal tetap akan mendapat pahala dari anak yang soleh. Kita tidak mempunyai pilihan melainkan terus hormati ibu dan ayah kerana berbakti kepada kedua ibu bapa dan ditekankan di dalam Al-Quran. Ini bermakna perkara ini sangat besar sehinggakan boleh memberi kesan kepada kehidupan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dalam mendapatkan redha ibu bapa. Setiap anak wajib memuliakan ibu bapa mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan darjat kedua-dua ibu bapa sangat istimewa dalam kehidupan seorang anak. Ibu bapa merupakan insan yang telah menjaga dan membesarkan anak-anak dengan pelbagai kerenah tanpa mengeluh, penat dan lelah. Okey. Kelebihan yang pertama adalah anak yang memuliakan ibu bapanya akan mendapat ganjaran pahala. Ia bersamaan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana pengorbanan menjaga dan merawat ibu bapa dengan baik juga adalah sangat dituntut di dalam Islam. Selain itu, yang kedua ialah redha ibu bapa ini dapat dianugerahkan nikmat kebahagiaan dalam kehidupan. Merawat ibu bapa akan menjadikan kehidupannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, termasuk dari segi kerja, perjalanan kehidupan, pergaulan sesama manusia dan suasana kehidupan. Anak-anak juga turut dimurahkan rezekinya dari segi pelbagai cabang sama ada wang, makanan, ketenangan hati dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah bagi setiap anak yang menjaga ibu bapanya dapat merawat hati yang resah dan duka cita. Sebagai seorang manusia, kita tidak akan lari dari segala permasalahan hidup dan juga menghadapi tekanan hidup kerana beban-beban yang ditanggung dalam kehidupan. Apabila seorang anak merawat ibu bapanya dengan redha dan tulus, pasti segala permasalahan, keresahan, tekanan hidup dapat diselesaikan dengan mudah, sama ada daripada nasihat orang tua atau difikirkan oleh kita dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan cara memuliakan ibu bapa ini, anak-anak akan sentiasa diredai oleh ibu bapa selalu dan secara tidak langsung juga akan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.